Kalau dibayangi oleh kuasa-kuasa dan percaturan, berfikir, bertindak, membuat undang-undang, ini lebih malang lagi. Ini lebih menyayat hati, lebih teruk, lebih mengerikan. Padahal undang-undang tersebut telah terbukti tidak ada baiknya untuk dilaksanakan. Saya bagi contoh pada tuan-tuan yang selalu dipersoalkan oleh ahli-ahli perundangan. Pencuri, dia mencuri, kena tangkap. Sabit kesalahan, dia kena 3 perkara. 5 kena sebar, 5 kena penjara, 5 kena apa? Kenapa? Kenapa? Atau kedua-duanya sekali. Tadi atau kedua sekali. Memang tak masuk akal, tuan. Dia pergi mencuri kat satu petrol station, alhamdulillah, dapatlah 2-3 ini. Hukumannya kalau sabit, penjara, denda atau kedua sekali. Sabit kesalahan. Baik dia pergi memompak bank. Betul tak? Baik memompak bank. Dia memompak bank dapat berapa juta. Kesalahan tak sama. Kalau tak dapat, kalau dia dapat ditangkap sabit kesalahan, dibawa ke penjara, duduk kat penjara, wang yang dimiliki dirompak itu telah transfer habis kepada koloninya. Dan itu yang selalu berlaku. Betul tuan-tuan? Ya, dia mau menjalani hukuman, dia berkelakuan baik, dia bebaskan dari awal. Dan dia keluar, dia tak payah kerja, dia pakai driver lagi. Dengan sebab itu, kajian menunjukkan sekitar tahun 90-an ketika kerajaan Kelantan nak buat hudud, mereka membuktikan bahawa kebanyakan pencuri naik pangkat jadi pemompak. Kerana mencuri tak dapat apa, memompak keluar boleh pakai driver. Tuan-tuan tengok, selesai tak masalah. Dan tu kajian yang dibuat pula menunjukkan orang duduk kat penjara ni, kita pula kena bayar segala kemudahan dia. Makan, minum, pakai, penjara dibuat tak sudah-sudah, tak selesai-selesai. Betul ke tak betul tuan-tuan? Kan? Dia dipenjarakan. Kita tanggung segala makan pakai dia. Kemudian isteri dia dekat kampung pula tak ada orang nak bela, sebagainya terlibat dengan maksiat dan sebagainya. Perceraian berlaku, anak-anak dipandang hina. Sepatutnya orang yang seperti ini ditangkap, disabit ke sana, potong tangan dia, habis cerita, orang pun ya, tak payah nak fikir masa depan dia, belanjawan dia, lepas tu pandai-pandai lah dia survive. Kan tuan-tuan? Dan terbukti dalam Islam, pemerintah selama begitu lama jarang-jarang berlaku dipotong tangan. Kerana orang dia takut nak mencuri. Malunya kalau orang tengok, mana pergi tangan bapak kau mencuri ya. Ya, kerana manusia ni memiliki maruah, muruah. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Dan banyak lagi bentuk lain penjajahan berlaku ke atas kita yang menunjukkan bahawa tidak pernah berakhirnya era penjajahan ke atas umat Islam. Penjajahan fizikal menyedihkan hati. Penjajahan minda bila teruk ni tuan-tuan. Maka sebahagian daripada ulama yang cuba mentafsirkan ayat Allah di sini mengatakan bahawa bukannya roh dan jasad, tapi roh sahaja. Kerana ini adalah kesan daripada penjajahan fikiran yang mana mereka cuba takwil Quran according to logik akal. Ya, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Jadi Allah katakan di sini, "Laila minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir." Allah telah menggerakkan Nabi SAW pada malam tersebut. Dalam riwayat berbeza, ada banyak riwayat datang malaikat Jibril untuk menyucikan jantung Nabi SAW, hati Nabi SAW sekali lagi. Dan kita semua sedia maklum, sebelum itu pernah berlaku proses yang sama bagi menunjukkan kepada kita betapa pentingnya penyucian hati. Dibersihkan hati Nabi SAW sekali lagi, kerana Nabi akan menerima satu amanah yang besar, iaitu salat, bertemu dengan Allah SWT dan sebagainya. Ya, bagi kita orang Islam, proses membersihkan hati ini penting tuan-tuan, kerana ia adalah inti yang paling penting, kekuatan yang paling penting untuk kita istiqamah dan ikhlas dalam amalan yang kita lakukan. Ya, tanpa hati yang bersih ni tuan-tuan, amalan kita dicemari dengan riya. Segala yang kita buat dicemari dengan sum'ah, nak orang sebut-sebut. Habis dia riya dengan sum'ah tu kan? Riya nak seorang tengok, sum'ah nak seorang dengar. Dia perkataan sami'ah, orang cerita. Orang cerita tu kita rasa kembang semacam dia. Gembira kalau orang cerita tentang diri kita. Tapi kalau orang kutuk sikit, wah, kita mula nak melenting. Ya, jadi tuan-tuan, Nabi SAW telah pun
dibersihkan hati oleh baginda oleh Jibril alaihissalam. Dia datang bersama mengambil kain, dan ini menunjukkan kepada kita betapa dalam hidup ni tuan-tuan, proses penyucian hati adalah penting bagi pastikan amalan yang kita buat direct pergi kepada Allah SWT. Ya tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, ya, diceritakan oleh para ulama bahawa kalau kita perhatikan Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu, yang dipanggil sebagai Imam Malik. Imam Malik ni tuan-tuan, ketika dia hidup, ada ramai lagi ulama yang sezaman dengannya yang lebih hebat daripada dia. Imam Malik. Imam Malik ni yang jadi guru kepada Imam Syafi'i ni, asas mazhab Maliki. Dikatakan anak muridnya, Imam Malik memiliki ilmu yang hebat, tapi ramai lagi orang lebih hebat daripada dia. Tapi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kenapa mazhab Maliki yang kekal sampai ke hari ini? Dan Imam Malik ketika dia buat buku, nama bukunya Muwatta Imam Malik, iaitulah kitab hadis yang pertama disusun di Kubah. Kalau tak, sebelum tu semua periwayatan hadis ini dikumpulkan sekaligus tanpa ada bab. Tapi Imam Muslim ni, Imam Malik ni bijak, dia mula membabkan kitab hadis. Bab salat, bab wudu, bab zakat, dikumpulkan hadis letak dalam kitab nama Muwatta. Maka bila dia buat, ramai pula ulama lain yang lebih hebat daripadanya tak terfikir pun mereka pun buat Muwatta juga. Kalau nak murid dia datang jumpa Imam Malik, mereka semua buat buku macam Imam Malik. Imam Malik kata, "Fama kana lillahi fa huwa baqi." Kalau kerja itu dilakukan kerana Allah, ia akan kekal. Imam Malik dah meninggal dunia 1200 tahun yang lalu. 1300 tahun yang lampau. Nampaknya yang tinggal dalam library yang dibaca orang still dijadikan rujukan pada hari ini, dan tak ada seorang pun yang menyatakan saya buat buku lebih baik daripada Imam Malik. Ini orang gila. Ternyata Muwatta Imam Malik saya tinggal. Kalau ditanya siapa pengarang Muwatta? Imam Malik. Kalau kata anak muridnya Imam Malik ni tuan-tuan, dia tak ada kelebihan apa pun berbanding dengan orang-orang lain yang lebih tinggi ilmu pada zaman ini. Tetapi dia mempunyai kelebihan kerana hatinya ikhlas. Ya tuan-tuan, hatinya ikhlas. Segala dia buat adalah kerana Allah SWT. Tak suka orang sebut, tak suka orang cerita, dia akan melarikan diri daripada orang yang memujinya, dan dia dilihat sentiasa buat benda dia menyembunyikan. Tuan, ini antara kelebihan seorang manusia yang kita kenal, namanya Imam Maliki, kerana beliau memiliki ikhlas yang luar biasa. Tuan-tuan, para ulama cerita pada kita bagaimana nak dapat ikhlas, tuan-tuan. Ini tajuk kita kena selalu ingatkan diri kita. Nombor satu, mereka berkata nak dapat ikhlasnya kena selalu baca Quranul Karim. Baca, jangan berhenti. Baca. Macam ni hari Jumaat, lepas subuh awal, balik semasa subuh baca surah Al-Kahfi. Nak tunggu petang, jangan harap tuan-tuan. Memang tak baca. Nak tunggu tengah hari, waktu rehat, tak payah. Kawan-kawan ajak sembang, ajak makan, ajak keluar pula. Memang tak akan buat lah tuan-tuan. Cuba kita tengok, baca Quran. Baca Quran ni tanpa berhenti. Satu hari sekurang-kurangnya 5 muka surat, ibu-ibu. Satu hari, komitmen kita satu hari 5 muka surat. InsyaAllah 6 bulan kita khatam Quran. Baca tanpa berhenti. Nombor 2, mereka berkata untuk bersihkan hati, banyakkan istighfar. Kan pergi kat Mahidin beli kaunter tasbih. Apa tu? Kaunter kan? Macam ni hari Jumaat, Imam Ghazali cadangkan baca Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Besok satu, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Ini benda yang mudah ya? Kalau kita pakai tasbih yang ada 33 tu, nampak sangat pula panjangnya, berjala. Orang tengok apa hal ni Pak Haji ni bawa panjanglah tasbih. Kita bawa kaunter. Sekarang dia yang kecil pun dia tak bunyi. Kita tekan macam cincin tu tak bunyi. Nombor 3, mereka berkata nak dapat hati yang bersih ni kena rajin bangun malam. Bangun malam. Tidur awal, bangun malam. Ya, bahkan dalam mazhab Syafi'i kita letakkan karahiyah ni maknanya makruh yang mendekati haram. Kalau lepas isyak kita berjaga tanpa tujuan yang sepatutnya. Apa tujuan sepatutnya? Contohnya menuntut ilmu. Contohnya ada hajat orang yang kita nak penuhi. Kita ni imam ke, pergi hadir kenduri orang ke, ada orang pindah rumah ke, ada keperluan apa-apa orang minta ke, bertugas sebagai jawatan kuasa kampung, jaga kepentingan penduduk setempat ke.
Lain daripada itu tuan-tuan, dekat kepada haram kalau kita stay lepas Isyak tanpa sebab yang wajar. Kerana tuan-tuan, dikatakan dalam sains, orang yang tidur pukul 10 malam sampai ke pukul 3 pagi, quality hours yang dia spend untuk tidur tu ternyata lebih baik daripada dia tidur pukul 1 pagi membawa kepada pukul 5 pagi. 1 pagi ke 5 pagi tu walaupun hakikatnya lebih kurang sama antara pukul 10 sampai pukul 1 sampai pukul 2 pagi, tetapi kualitinya sudah beza. Kualiti tidur tu beza. Ya, kerana Allah Taala menjadikan waja'alna naumakum subata. Kami jadikan malam itu untuk kamu tidur. Ini ada kajian yang dia buat. Allah Taala saya tak ingat saya detail. Kalau tak silap saya baca Reader Digest. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, jadi ini adalah waktu yang penting untuk bangun qiyamul lail, ia akan bersihkan hati. Nombor 4, disuruh kita untuk makan dengan kadar yang sederhana dan latih diri untuk berpuasa. Ini adalah hari ke berapa? 14 Zulkaidah. Sebenarnya semalam, hari ini, esok disunatkan puasa dengan hari putih. Kalau tak ada nak buat 3 hari dan tengah-tengah bulan ni, kita sebarkan kepada orang lain. Mana tahu di kalangan mereka yang baca mesej ini, dia dapat puasa 13, 14, 15 bulan-bulan Islam. Tak dapat tak apa, cari hari Isnin dan Khamis. Cari Isnin dan Khamis, rajin puasa sunat dan kurangkan makan. Ya, dan kelima yang terakhir sekali, mereka menasihatkan kita untuk dapat hati yang bersih. Pemandangan kita tidak ada keupayaan nak buat macam Nabi SAW ni, tidaklah kita rajin mendampingi orang-orang saleh. Dan orang saleh ni diingatkan bukanlah di kalangan ustazah sahaja. Kadang-kadang orang ni seorang engineer, kadang-kadang orang ni seorang doktor, kadang-kadang orang ni seorang driver, kadang-kadang orang ni seorang pekebun, orang ni seorang businessman, tetapi kesalehannya yang kita nak belajar. Ya tuan-tuan, dampingi orang saleh ni kerana dia menjadikan hati kita bersih. Inilah antara wasiat yang kita kemukakan bila kita membahaskan tentang perjalanan Nabi yang salam. Nabi telah dibersihkan hati oleh Jibril dan Mikail, dan peristiwa tersebut adalah sahih dalam hadis yang dikemukakan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian dari dalam Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, Allah telah menggerakkan Nabi-Nya SAW daripada Baitullahil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin, bagi menunjukkan kepada kita hubungan yang rapat di antara tanah-tanah suci yang ada dalam Islam, Mekah, Madinah dan Baitul Maqdis. Ya, dan malangnya bidang ini ia berada di bawah penjajahan oleh Yahudi yang amat licik, elahnya, ya, yang disebut oleh Allah SWT, bumi ini sebenarnya bumi yang diberkati. Allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-samiul basir. Bumi yang sangat diberkati oleh Allah SWT. Ya, itulah Palestin, Jordan, Syria dan Lebanon. Ini adalah dipanggil sebagai bumi Syam, bumi yang diberkati oleh Allah SWT. Nanti akhir zaman kalau berlaku fitnah, ini antara tempat yang penting untuk umat Islam berkumpul padanya. Ya, di Yaman dan juga di Syria seperti yang disebut dalam hadis-hadis yang sahih. Ya, cuma sekali kita melihat apa yang berlaku dekat Syria, benda yang amat menjadikan hati, ya, menunjukkan kepada kita Allah SWT akan protect tempat ini. Tapi inilah dia perancangan Yahudi, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, untuk menghubungkan di antara negara besar Syiah Iran itu, cross border, masuk dekat area Syria, pergi ke Lebanon dan akhirnya pergi ke Palestin. Ya, inilah kawasan yang ditarget oleh Yahudi sebelum mereka masuk pergi ke Madinah. Kerana zaman dahulu mereka berada di Madinah, Nabi yang halau mereka keluar dari Madinah. Dan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu menghalau mereka keluar daripada sebenarnya tanah Arab. Jadi mereka target untuk wujudkan semula empire ini. Dan itu sebab mereka berusaha sedaya upaya untuk menjatuhkan Syria, ya, negara Syam ini. Tuan-tuan dan dimuliakan sekalian, disebut oleh Allah SWT di sini, barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Tempat ini adalah tempat yang diberkati oleh Allah SWT, kerana di sini antara kubur Nabi yang paling ramai ada di tempat ini. Nabi-Nabi Bani Israel. Dan di sini juga tanaman-tanaman yang diberkati oleh Allah, contohnya pokok zaitun, kan?
Contohnya buah tin, buah cini, buah zaitun. Ya, di sini juga pergi ke bawah sikit adalah Semenanjung Sinai, iaitu tempat Nabi Musa alaihissalam. Jadi ini adalah tempat yang diberkati oleh Allah SWT keseluruhannya. Untuk kami tunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW ini tanda-tanda kekuasaan kami. Innahu was-sami'ul basir. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Ya, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, bila kita sebut tentang Yahudi ini, satu perspektif yang lain yang harus kita fikirkan. Kenapa orang Yahudi ni hebat sangat, tuan-tuan? Dalam bancian oleh majalah Economist bulan Oktober tahun lepas, menunjukkan Yahudi ini satu dunia bilangannya hanya 13 juta saja. 13 juta Yahudi seluruh dunia. Yang paling ramai dekat Amerika, yang kedua ramai dekat tanah haram Israel ini, yang ketiga ramai dekat Eropah. Scattered lah. Dekat Jerman, dekat France ramai, dekat Rusia, kemudian dekat Spain, ada sebahagian sedikit dekat Morocco. Ini adalah Yahudi. Ada sikit kat Jordan. Ya, tetapi mereka ni memiliki perancangan yang sangat teliti, yang sangat hebat. Perkembangan dunia yang pada hari ini melihat mereka satu bangsa yang sangat berpengaruh, yang Amerika takut. Apa hebatnya Yahudi ni, tuan-tuan? Apa hebatnya Yahudi? Satu perkara mereka musuh kepada Islam je lah. Tapi boleh tak kita ambil benda-benda yang akan memajukan kita kalau kita ambil sikap-sikap daripada Yahudi? Nombor satu, Yahudi ni, tuan-tuan, dia memiliki sifat sayang kepada bangsanya yang tidak ada pada orang lain. Dia akan menolong bangsa dia habis-habisan. Nombor satu. Malaysia dia tak semangat seperti ni, tuan-tuan? Tak ada. Jawab senang-senang, tak ada. Kita kalau nak beli barang kat rumah, kita pergi pasar yang besar tu ke, yang kita jalan tolak troli penuh habis, atau kita beli satu kedai yang musim dekat rumah? Mana satu? Mana satu? Jawab. Pandai-pandai jawab lah. Tuan-tuan kan, alasannya mahal. Tuan-tuan, 20 sen, 30 sen dekat kicap tu, tuan-tuan tak miskin lah. Tuan-tuan bayar kat orang India Muslim ni, dia keluar zakat. Dia ada tanggungjawab kat orang sebagai orang Islam. Tuan bagi kat Jaya ni yang besar-besar ni, pasal saya besar ni, dia tak tanggungjawab kepada orang Islam. Jangan harap, tuan-tuan. Kami berurusan dengan satu rangkaian kedai bahan bacaan. Mendekati ke musim raya yang lalu, Aidilfitri yang lalu, kita sebagai supplier buku diwajibkan untuk derma kepada mereka. Tuan ada berapa title, tuan-tuan kena derma RM2,000. Orang ni ada 50 title, kena RM5,000. Orang ni berapa title, kena derma RM3,000. Duit tu dia dapat banyak, dia buat satu program besar kat KLCC. Kononnya dia pula pergi bagi zakat kepada anak-anak miskin, anak-anak orang Islam dan sebagainya. Tuan-tuan, tengok ada cara berfikir mereka. Tak ada, tuan-tuan, jangan harap, tuan-tuan. Kami tak ada lah, kami tak terlibat. Kami cakap, tuan-tuan, kami tak ada duit nak bagi, kami boleh bagi kamu majalah. Nak bagi pada orang miskin, bagi majalah. Baca lebih baik bagi duit. Tak cerita, tuan-tuan, orang-orang bukan Islam dia tak ada rasa tanggungjawab. Tapi bila dia terpanggil melihat macam-macam program CSR yang dibuat oleh korporat Melayu yang nak lepaskan tax exemption, dapat tax exemption. Belagak dia, tuan-tuan, sebenarnya cerita dia ni. Benda tak ada apa pun. Declare dekat surat khabar satu orang dia bagi RM200. Tak semualah. Padahal dia pergi beli kasut raya tu RM1 je. Declare on paper RM200. Yang terima 200 orang dah, berapa ribu? RM40,000. Sebenarnya tu pun nak lari pada tax sana. Ni syarikat-syarikat besar punya cerita. Tak ada apa pun. Beg tu, baju Melayu tu berapa je beli kat Kamda, dia banyak-banyak dapat diskaun lagi. Betul tak, tuan-tuan? Sebenarnya kita boleh, tuan-tuan, orang-orang yang besar ni tak ada rasa komitmen macam tu, tuan-tuan. Yang ada komitmen macam tu adalah syarikat-syarikat orang Islam. Tak percaya, tanya. Kami syarikat kecil, tapi tiap-tiap hari tu dia datang minta bantuan, belajar tersekat, tak ada duit, beasiswa terhalang dan sebagainya, tebal macam ni. Kita pun tak tahu mana satu nak bantu, tuan-tuan. Nantilah peruntukan, betul lah. Tapi ni cerita orang Islam punya perjuangan. Boleh tak orang-orang belajar dekat
Mesir, dekat Jordan yang tersekat beasiswa duit ini pergi hantar dekat syarikat-syarikat besar yang tuan-tuan pergi beli barang kat situ boleh tak? Jawab lah boleh. Jawab masuk tu sampah recycle lah tuan. Recycle paper lah nampak. Tengok kita tak ada kesalahan seperti itu. Bila kita nak mulakan? Tidurlah. Ustaz katanya kedai dia semua barang tak ada Ustaz. Yang aku salah saudara kalau saudara pergi jumpa dengan bos dia. Tuan, saya dah datang kedai tuan ni 3 kali lah. Setiap kali kelapa saya datang tak ada. Tolonglah adakan kelapa. Apa salah kalau kita bagi pandangan? Cadangan. Tuan ada dimulakan sekarang. Ini tanda iman tuan-tuan. Kalau kita tak mula buat, menandakan kita iman kita problem. Ya, kita tidak sayang kepada orang Islam untuk bantu mereka. Kan? Kita punya servis kereta kat orang Islam ke kat orang bukan Islam? Jawab. Siapa kata tak ada orang Islam buka kedai kereta? Sahabat kita kat sini pun ada kedai kereta, servis kereta. Kita jumpa dengan dia, dia boleh servis macam-macam kereta. Siapa tuan-tuan yang boleh kasihkan? Ada kekurangan, beritahu pada dia, saudara. Saya dapati saya servis saya kedai kereta ni saudara lebih mahal daripada orang lain lah. Saya dah cuba, saya dah compare. Saya tengok barang kat sini, saya beli lebih murah, saudara punya kos tinggi. Saudara kena rendahkan. Kalau tak, nanti saya tak boleh nak bekerjasama dengan saudara. Cakap tuan-tuan dia boleh kasihkan. Itu tanda cinta. Orang Yahudi ada perasaan. Nombor 2, orang Yahudi ni dia back to basic. Dia pergi pada benda yang basic principle. Kita dalam Islam ni tuan-tuan, kadang-kadang ada benda yang kita kaji, kita kena buat terus. Tak boleh tunggu-tunggu. Yahudi itu cara hidup. Dia kaji apa yang orang nak pakai. Satu dunia akan pakai ubat gigi. Dia bawa ubat gigi. Lepas tu dia marketkan antara bangsa. Ubat gigi dia yang terbaik kononnya. Ubat gigi dia yang paling best. Itu saya tengok dalam Raukana Bayana, satu filem Arab yang dokumentari Arab ataupun apa, satu reality filem yang baik. Tuan-tuan pun tengok dekat Al-Hijrah kan. Saya menceritakan tentang kejayaan KFC, McD, rata-ratanya lah syarikat orang Islam Yahudi lah sebenarnya di belakang. Ayam je, ayam goreng je, burger je, tapi satu dunia boleh operate. Macam mana? Kita belikan anak-anak muda yang jual tepi jalan waktu malam tu, sama tak dengan makan kat McD? Sama tak? Bohong lah. Mana sama tuan-tuan? Kat McD lebih sedap, betul tak? Kan? Kerana orang ni tuan-tuan, saya baca dalam kajian ni buat, mereka ni merupakan bangsa yang sangat particular. Dia dah kaji, buat, atau buat yang terbaik. Kekurangan baiki. Starbucks, macam mana Starbucks boleh jadi? Ditemukan dalam majalah Forbes. Dia bila mendapati, dia pergi test kopi satu dunia sehingga dia dapati antara ada certain part of Brazil atau ke Aceh, dia punya kopi yang terbaik dalam dunia. Dia pergi contract manufacturer. Dia apa istilahnya? Dia wajibkan ladang itu untuk tanam bagi kegunaan dia saja, dia bagi advance. Okey, kau nak berapa juta? 5 juta. Okey, kau bagi 6 juta. Dengan syarat kopi ni tak boleh disebar untuk air aku saja. So dia dapat sos yang paling hebat tuan-tuan. The best. The best lah, the best. The best produk yang dia dapat. Dia kaji betul-betul mendalam tuan-tuan. Dia narrow down apa problem, bagaimana cara atasi, macam mana cara nak dapat supply, macam mana nak block orang lain supaya tak dapat. Dan sifat ni dipelajari oleh orang Cina. Dan orang Cina berjaya to certain extent benda ni tuan-tuan. Dulu tuan-tuan pernah dengar tak 10 tahun yang lalu tentang kempen makan ayam organik? Dalam review kan, ayam organik, ayam disembelih. Akhirnya mana pergi orang jual ayam ni tuan-tuan? Rupanya orang Cina bila dia tengok benda tu membahayakan dia, orang Cina smart. Macam orang Yahudi pun tu. Ada benda yang kita kena belajar. Okey, kamu kata ayam kamu best. Okey, kami tak nak jual, dedak kepada kamu. Anak ayam yang lahir daripada telur, hanya orang Cina saja yang teknologi untuk menetaskannya dengan cara betul. Bahkan kabarnya sahabat-sahabat yang pergi beli ayam, anak ayam daripada pengeluar ayam ni, pengusaha ayam ternak Melayu, pergi beli 10 ekor ayam, insya-Allah yang hidup hanya 4 ekor, 6 ekor mati. Kerana bangsa yang membela ayam ini, dia bijak, dia akan supply kepada bangsa dia grade A+. Bagi pada orang Melayu ini, grade yang nak mati. Tahu, boleh 2 minggu je mati 2 ekor, tinggal 4 ekor. Kita tengok. Maknanya orang Cina tu, dia mempunyai satu keahlian yang luar biasa. Dia kaji benda tu sampai dia punya
Dia punya apa? Asas yang paling bawah yang mana? Kita tak mampu nak sampai ke situ, tuan-tuan yang boleh kawasan. Kita ketinggalan jauh. Tak ada cara untuk capai ke arah tu. Kita akan jadi sampai bila adalah pengguna ataupun pengusaha kelas kedua, tahap kedua. Kita tak akan dapat pergi ke tahap pertama yang mana mereka lahirkan usahawan-usahawan di peringkat itu. Sama macam hardware juga. Kita jadi kontraktor, kira harga lebih kurang sama. Tapi bila mengalami masalah seperti sekarang ni, harga minyak naik, maka tuan-tuan yang boleh kawasan sekian, mulalah terasa kat sini, naik kat sana, naik kat situ. Akhir sekali end up ujung kos akan jadi lain daripada orang-orang bangsa bukan Melayu. Tuan-tuan yang boleh kawasan. Jadi saya nak cerita antara value yang ada pada orang Yahudi ni, mereka membuat satu benda tu sampai kepada tahap dia study, dia kaji, dia tengok sampai habis, tuan-tuan yang boleh kawasan. Tapi kita orang Islam tidak memiliki perasaan seperti itu, semangat seperti itu. Kami di office pun selalu cuba usahakan orang Melayu untuk pasang. Kerana banyak orang Melayu pasang. Kena selera, ini dewan nak kena tanya dengan ramai orang. Saya nak selera pasang ni straight. Kalau bengkok, saya bengkokkan telinga selera. Yang lampu ni selera, saya pasang kualiti yang baik, yang paling elok. So ni elok. Macam sebenarnya rumah sekali. Kerana saya akan melihat lampu ni tiap hari. Tuan-tuan dia boleh kalau sekalian. Mereka boleh buat. Tapi dia ada satu sifat orang Melayu ni, kalau tak ada rotan, akar bumbu ni. Ini bahaya, patah bahaya. Lebih kurang juga, lebih kurang. Bukan lebih kurang bumbu. Kalau pasang besi ni, aku nak pasang cepat. Kalau sengit sikit, aku tak nak bayar. Tuan-tuan cakap pada orang Melayu macam ni, tuan-tuan, nasihat dia, InsyaAllah dia boleh jadi usahawan yang berjaya. Kami cubalah praktikkan banyak benda. Cuma adalah benda yang masih lagi tak boleh nak praktikkan. Contohnya buku. Buku ni kalau kita hantar pada orang Cahaya Nun Alif, dia punya binding cantik, tuan-tuan. Tepat, kemas, pegang pun nikmat. Tapi kalau hantar kat orang Islam, belum jumpa lagi. Kita akan jumpa seringgit. Apa seringgit? Tuan-tuan yang dimuliakan kepada sekalian, adalah benda yang kita tak boleh nak tolerate. Kita bagi keluar ruang, akhirnya inferior. Ya, nampaknya orang Islam kena lebih bersungguh-sungguh ke arah itu, tuan-tuan. Ya. Lagi kalau kita lihat orang Yahudi ni, dia bekerjasama dalam report yang dikemukakan majalah ekonomi sebulan Oktober tahun lepas. Mereka bangsa yang sedikit tapi peranan impact yang besar, bekerjasama, buat benda to the best. Tak ada buat lebih kurang, tak ada, tuan-tuan. Tak ada lebih kurang dalam masyarakat orang Yahudi. Tak ada lebih kurang. Dia mesti buat sampai ke tahap paling baik. Itu sebab ayamnya paling baik, kopinya paling baik, apa lagi? Catnya paling baik. Dan orang Yahudi, orang gengnya paling baik. Dia tak buat benda yang complicated, tuan-tuan. Yahudi tak buat benda yang complicated. Dia tak buat kereta. Mana ada Yahudi buat kereta? Kerana return investment dia tak macam kita buat benda kecil yang dipakai setiap hari, return dia lebih tinggi. Oh, benda-benda complicated tak apa, biar orang Jepun buat. Benda-benda makmal sains ni tak apa, orang Jerman buat. Kemajuan naik ke angkasa lepas, tak apa, Rusia buat. Kami buat benda-benda ni, tapi orang tidak akan dapat hidup tanpa benda-benda yang simple. Yahudi ni kepala otak ni. Hebat tak? Lagi dia kaji bahawa orang Yahudi ni, tuan-tuan, yang dimulai kat Australia, dia mempunyai dream big. Dia ada big dream, dia ada big plan. Dan mereka sangat berat bab education. Itu sebab perempuan-perempuan Yahudi yang disahkan mengandung akan dibekalkan dengan stereo, pasangkan dekat perutnya setiap hari. Dia mengandungi sifil, bahasa Perancis, bahasa English, bahasa-bahasa besar dunia, supaya anak-anak dalam perut, kan orang Yahudi, dia macam orang Islam juga, banyak dalam ayat-ayat kitab Taurat mereka menceritakan tentang orang dalam perut, anak, baby, janin dan sebagainya. Maka dia telah mulakan pendidikan seawal itu, tuan-tuan yang mulia sekalian. Dan yang peliknya, tuan-tuan, orang Yahudi dibuat kajian di negara haram Yahudi ni. Kalau kita lihat channel ada banyak, tapi semuanya channel pemakanan, makan untuk hidup. Semua cerita tentang banyak makanan. Kita ingat dekat negara haram Yahudi ni, cerita-cerita mengarut kan, cerita-cerita ganas, cerita tembak-menembak, cerita-cerita seksual. Rupanya tidak. Kerana orang Yahudi ni dia memahami, dia lama dia tak lama dia boleh, dia kena enjoy kehidupan. Dia kena prolong umur dia. Jadi maknanya dekat negara Arab Yahudi ni, tuan-tuan,
Setiap channel banyak menceritakan tentang makanan sihat. Macam mana nak sedapkan lagi masak pizza, macam mana cara nak elokkan lagi buat salad, macam mana cara nak masak ikan salmon dengan cara yang terbaik, macam mana nak enjoy makan panggang ikan seperti ini. Dia hidup dia ikut makan, tuan. Jadi tuan-tuan yang boleh kongsikan, ni lah beberapa dapatan yang saya ingat yang tuan-tuan boleh baca, tuan-tuan nak cek tentang bilangan Yahudi 13 juta sedunia, tetapi mempengaruhi dunia yang bilion penduduk. Ya, tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi sekalian, inilah antara ayat awal yang boleh kita perhatikan, tadabbur di sebaliknya, permintaan Allah SWT, kisah di sebalik ayat ini.